Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang seterusnya kita akan tengok cikgu sambung dah sikit untuk tajuk di bawah aplikasi ni, iaitu muka surat 54. Iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent dan normal. Okey. Kalau awak tengok soalan kat sini, dia bagi situasi yang pertamanya adalah berkenaan dengan yang pertamanya dia bagi lengkung. Lengkung ini perwakilannya adalah untuk jalan raya. Perwakilan dia adalah untuk jalan raya. Memandu keretanya di jalan raya. Oleh kerana hujan, jalan tersebut menjadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A. Dan menyebabkan lalu mengikut laluan A kepada B. A kepada B. Yang merupakan garis tangent. So ini adalah garis tangent. Ia menggunakan perkataan garis tangent. So kat sini adalah garis tangent. Cari koordinat A. Yang keduanya adalah nilai pemalasi. Kalau kita tengok yang pertamanya daripada graf kat sini. Yang perlu awak kena faham. Perwakil la ilaha illallah aja dia ni. Yang pertamanya yang perlu awak kena faham kat sini. Yang pertamanya adalah lengkung. Iaitu Y sama dengan 1/2 X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan 2. Yang keduanya adalah perkataan garis tangent. Iaitu Y sama dengan 2X tolak C. Soalan yang pertama dia nak koordinat A. Soalan yang pertama dia nak koordinat A. Ada sesiapa boleh bagi cikgu apakah yang dimasukkan dengan garis tangent? Apakah yang dimasukkan dengan garis tangent? So garis tangent kat sini, hari tu cikgu dah maklum. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan tangent. Kalau kita tengok nota kita sekejap. Mana nota? Kat sini nota kita kat sini. Ni nota kita. Bila ada perkataan tangent, apa masuk perkataan garis tangent? Iaitu dy per dx dia sama dengan kosong. Garis tangent condong ke kanan lebih besar daripada kosong. Garis tangent condong ke kiri lebih kecil daripada kosong. So apakah yang dimasukkan dengan garis tangent? Kalau tak ada nota, kita masuk je dalam nota kita. Iaitu term kat sini. Term kat sini iaitu garis tangent
Sebab kita tak tahu condong ke kanan ke condong ke kiri ke, nanti kita tengok. Garis tangent bermaksud M tangent. Okey, M tangent apa maksud? Iaitu kecerunan tangent. Okey. Atau dikenali sebagai fungsi kecerunan. Okey, M tangent. Kat sini dia ada dua nama. Mungkin kita boleh katakan dia adalah fungsi kecerunan. Okey, yang kedua boleh kita katakan kat sini adalah kecerunan tangent. Okey. So kat sini bermaksud apa? Bermaksud dy per dx. dy per dx. Okey. Kalau kita tengok soalan kita kat sini, dia condong ke mana? Dia condong ke kanan. Betul? Dia condong ke kanan bermaksud apa? Condong ke kanan iaitu dy per dx lebih besar daripada kosong ataupun dikenali sebagai kecerunan positif. So kat sini mungkin berlaku dy per dx lebih besar daripada kosong ataupun kecerunan dia, nilai dia adalah positif. Okey. Itu term yang perlu awak tahu. Okey. Kita kena tahu secara detail sebab soalan boleh tanya, pelbagai keadaan dia boleh tanya kepada kita. Okey. Okey, yang seterusnya baru kita pergi kepada soalan. Okey. Baru pergi kepada soalan. Tadi kita tengok term. Sekarang ni baru kita pergi kepada soalan. Okey, so kita dah faham garis tangent bermaksud dy per dx. Okey. Garis tangent bermaksud dy per dx. Kalau kita tengok dy per dx kita adalah kecerunan positif ataupun dia lebih besar daripada kosong. Okey, maka kita nak selesaikan dia. Kita ambil fungsi kecerunan. Fungsi lengkung iaitu y sama dengan 1 per x kuasa 2 tolak 2x kuasa 1 tambah dengan 2x kuasa kosong. Okey, sebab ni dalam proses pengiraan. Okey, so macam-macam boleh selesai kat sini. So hari ni cikgu back to basic balik. Maka dy per dx sama dengan 1 per 2x 2 tolak 1 tolak dengan 2 x 1 tolak 1 tambah dengan kosong 2x kosong tolak 1. Okey, yang seterusnya awak dapat apa? X tolak 2x kuasa kosong, maka kat sini adalah x tolak 2. Okey, so dy per dx ini dia adalah sama dengan apa? Okey, so dy per dx kat sini sama dengan apa? Dy per dx kat sini. Nilai x kat sini. Okey, sebab apa kita kena ambil satu titik tu? Okey, so nilai x kat sini sama dengan okey. Sebab dah faham, kita ambil yang sini satu lagi iaitu garis tangent. Iaitu y sama dengan 2x kuasa 1 darab cx kuasa kosong. Dy per dx kat sini adalah 1, 2x 1 tolak 1 tolak kosong cx
kosong tolak 1. So awak dapat kat sini 2x kuasa kosong tolak kosong. So kat sini awak dapat 2. So dy per dx kat sini dia bersamaan dengan garis tangent. Kita kena beza pula sekali lagi. Okay. So kita tak boleh nak kata dy per dx sama kosong kat sini. Sebab dia tak sama kosong. Sebab dia bukannya garis tangent mengufuk. Dia berkeadaan dalam keadaan garis tangent condong ke kanan. Maka dy per dx kita mesti nilai dia positif. So bagaimana kita nak ambil nilai dia positif? Kita ambil persamaan yang satu lagi, garis tangent. Sebab ikan dah garis tangent ni. Ikan dah emission dah kat sini. Dia beritahu y sama dengan 2x tolak dengan c. So kat sini kita beza sekali lagi mencari nilai dy per dx. Okay, adakah nilai dy per dx kita positif? Ya, 2. Maka kat sini kita boleh katakan bahawa x tolak 2 sama dengan 2. Maka nilai x adalah 4. Ini yang berlakunya titik pada koordinat A. Okey, ini adalah titik pada koordinat A, iaitu kita dah ada nilai x sama dengan 4. Sekarang ni kita nak cari nilai y. Okey, kita nak cari nilai y. So bagaimana kita nak cari nilai y? Okey. So kita nak cari nilai y, kita kena masuk mana-mana persamaan. So kita ada dua persamaan. Persamaan yang garis tangent kita dah boleh masuk sebab kita dah tahu apakah nilai c kat sini. Yang kita boleh tahu adalah masuk dalam persamaan lengkung. Maka kita masukkan persamaan lengkung. Dalam persamaan lengkung, kita ada 1/2 x kuasa 2 tolak 2 x tambah dengan 2. Apabila nilai x dia sama dengan 4, masuk sahaja kat sini. Awak akan dapat 1/2 4 kuasa 2 tolak 2, 4 tambah dengan 2. Awak tekan kalkulator, maka y kat sini awak akan dapat 2. Okey, jawapan K jangan macam tu. Soalan dia nak dalam bentuk apa? Dalam bentuk koordinat A. Okey, so kita dah nampak ini je yang max, yang ini dah jadi substitute. So koordinat A bersamaan dengan okey, koordinat A bersamaan nilai x dia adalah 4, nilai y dia adalah okey. Yang pertama, kalau awak tengok kat sini. Okey, yang kedua baru dia suruh cari apa? Yang kedua dia suruh cari apa? Nilai pemalasi. Okey, nilai pemalasi. So kat sini baru dia suruh cari nilai C kat sini. So bagaimana kita nak selesaikan? Okay, so C kita dah tahu dia berlaku di mana? Persilangan di A, betul? Okay, kita dah tahu dia berlaku di persilangan pada A. So C ni dia berlaku, okay, dia berlaku pada persilangan A, iaitu di titik A, 4, 2, semasa dia punya persamaan garis tangent dia adalah apa? 2x tolak dengan C. Masuk je. Okay, gantikan 4 ni dengan kedudukan X, sementara 2 ini adalah kedudukan Y. Masuk sahaja kat sini. Maka C kat sini akan dapat 8 tolak dengan 2. Maka nilai C adalah 6. Okey, maka nilai C adalah 6. Okey, ni cara yang pertama. Okey, ni cara yang pertama. Okey, dia banyak cara yang nak selesai kat sini. Okay, itu sajalah kalau cikgu cuba selesai ni. Kalau kita tengok soalan dimulakan dengan apa? Dia dimulakan dengan pembezaan, iaitu takrifan berkenaan dengan garis tangent dengan hubungan lengkung. Okey, yang kedua soalan B ni, data kat sini adalah data ambil daripada mana? Data ambil daripada A. Kalau kita tengok pattern soalan, okey, kita tengok sekejap. Okey, mana format SPM? Okey, kalau kita tengok sedikit pentaksiran format kat sini, sebab aku kena tahu juga pattern sikit-sikit.
Nanti bila kita dah tahu pattern tu, maknanya kita kena tahu bahawa soalan A kena betul, baru soalan B dapat betul. Okay, so kalau kita tengok jenis pattern kat sini, okay, jenis item. Okay, jenis item kat sini adalah apa? Subjektif respon terhad berstruktur. Sebab subjektif respon terhad berstruktur ni akan masuk kertas 1 ataupun kertas 2. Dua jenis item ni dia masuk mana-mana kertas ni. Di bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, so kat sini awak kena kuasai. Kalau cikgu kuasai dulu yang subjektif respon terhad berstruktur. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau awak tengok soalan macam ni, soalan A ni maklumat daripada A, soalan A ni iaitu titik 42 digunakan ke dalam soalan B. Tu maknanya. Okay, so soalan kat sini adalah subjektif respon terhad berstruktur. Okay, maksudnya. Okay, so kena kuasai ni. Okay, so peringkat awal ni cadangan cikgu cuba cari soalan yang pattern dia macam ni. Okay, macam ni. Okay, yang ni tidak ada masalah cikgu rasa. Okay. Cuba cari soalan yang pattern macam ni. Biasakan diri anda. Okay. So, kita tengok latihan kendiri 2.9. Ada dah buat ke? Dah buat lagi. Okey, apa masalah soalan sekarang ni? Dia bagi serangga kan? Okey, serangga itu bernama semut. Apa masalah soalan ni? Ni kalau tengok soalan ni dia adalah format apa? Subjektif respon terhad berstruktur. Cikgu bimbang ni soalan pattern ni yang banyak keluar ni. Kalau pattern ni kalau keluar pun cikgu rasa tidak ada masalah kalau awak nak jawab. So kena cuba kuasai yang pattern macam ni. Okay, nak kata soalan tu panjang, taklah panjang mana. Okay, raja di sebelah menunjukkan seutas gelam. Kalau awak baca kat sini, sekejap ya. Okay, so kalau awak untuk nak jawab soalan ni, apakah yang perlu awak kena buat dulu? Iaitu memahami term yang diberi, betul? Okay, apa term yang pertama yang perlu awak kena faham? Ada yang nak bagi cadangan? Kalau awak tak faham term tu, susah awak nak jawab soalan ni. Adakah? Kat mana tu term dia? Okey, term yang pertama yang perlu awak kena faham kat sini, sedikit perwakilan dia guna kat sini, iaitu apa? Lengkung, iaitu Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah dengan 4. Yang ini lengkung. Okey, ni lengkung apa ni? Yang ini adalah lengkung seutas gelam tangan. Okey, lengkung seutas gelam tangan. Okey, so apa yang berlaku? Dia ada 2 titik. So hati-hati 2 titik. Titik yang pertamanya adalah 3, 4. Titik A adalah 1, 2. Titik yang pertama. Titik yang keduanya adalah 3, 4. Okey, yang keduanya apa yang berlaku? Garisan AC
ialah tangent kepada gelam pada titik A. Ni titik A, tangent. Mana AC? Jumpa AC. AC. Okey. Okay, AC adalah tangent. Katakan kat sini cikgu tulis apa? MAC. Adalah tangent kepada apa? Gelang tersebut. Okey, gelang tersebut. Okey, so kalau kita tengok dia condong ke mana? Condong ke kiri. So, apakah yang berlaku kepada condong ke kiri? Ikut nota kita. Iaitu kecurunan negatif. Okey, iaitu kat sini berlakunya dy per dx lebih kecil daripada kosong. Bermaksud nilai dia mesti negatif. Okey, nilai dia negatif. Okey, cara nak baca dia. Garis AC ialah tangent kepada gelung pada titik A dan garis BC. Ni BC. Ialah normal kepada gelam. Ni respect to gelam belaka pada titik B. So kat sini cikgu boleh tulis sebagai MCB normal. Okey, MCB normal. Okey. So apa hubungan normal dengan tangent? Okey, so kecurunan tangent darat dengan kecurunan normal sama dengan negatif 1. Okey, dia dalam keadaan berserenjam. Okey, berserenjam macam gini. Okey, ini adalah M tangent, ini adalah M normal. So sifat dia adalah 90. Okey, cara dia. Boleh? Okey, so apa yang berlaku pada situasi soalan ni? 2 ekor semut berjalan masing-masing di sepanjang garis tangent AC dan garis normal BC dan bertemu ke titik C. Okey, ni kalau nak cari titik C ni dah jadi substitute. Okey, substitute ni macam-macam lah. Mungkin boleh buat kaedah penghapusan ataupun kaedah pengganti lah. Ni lah. Kaedah penggantian, substitute ataupun kaedah penghapusan. Dua lah kaedah biasanya yang kita buat. Okey, selain daripada kaedah cuba jaya. Okey, so bagaimana kita nak selesai soalan ni? Okey, bagaimana kita nak selesai soalan ni? Okey, untuk A keyword dia adalah persamaan tangent. Okey, persamaan tangent. Apa maksud persamaan tangent gitu cikgu bagi? Siapa ingat? Iaitu kalau awak tengok persamaan tangent ada cikgu bagi kat sini, iaitu y tolak y1 sama dengan dy per dx tutup kurungan x tolak x1, ataupun ni adalah formula yang ada dalam buku teks ni. Okey. Okey, so kat sini persamaan tangent bermaksud y tolak y1. Cikgu pakai M tangent lah kat sini. Atau pakai dy per dx lah pun boleh. So dy per dx kurungan x tolak x1. Okey, ia banyak kaedah. Kalau kaedah macam ni, soalan macam ni, okey, sebabkan huru hara dah nak baca kat atas ni, bila nak selesaikan kita back to basic, persamaan tangent. Apa maksud persamaan tangent? Yang pertamanya mesti ada titik. Okey, titik di mana? Titik di A. Titik A kita ada adalah 1, 2. Tidak ada masalah. Okey, yang keduanya pada titik A. Ni pada titik A. So nak respect kepada mana? Respect kepada apa? Seutas gelang tangan. Okey, so kita mulakan daripada persamaan seutas gelang tangan. Okey, iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 3x tambah dengan 4. Okey, maka kat sini dapat dy per dx. Okey, so cikgu harap awak dah pandai dah kat sini. Iaitu awak dapat 2x tolak dengan 3 semasa nilai x sama dengan 1. Cikgu ambil mana x sama dengan 1? Iaitu
pada titik A. Okay. Titik A kat sini, X sama dengan 1, Y adalah 2. Okey, masuk saja. So 2, 1 tolak dengan 3. So dapat berapa sini? Dapat negatif 1. Okey, ini je yang matematik tambahan. Berkenaan di bawah tajuk pembezaan. Okey, yang melibatkan persamaan normal dengan persamaan tangent. Okey. So apa yang perlu kena buat? Masuklah, masuk dalam equation kat sini. Macam mana nak masuk? Iaitu y tolak y1 adalah 2. dy per dx adalah negatif 1. X tolak dengan x1 adalah 1. Selesai je kat sini. Okay, so awak selesai kat sini. Hati-hati sebab ada negatif kat sini. Maka nilai y awak akan dapat negatif x tolak dengan 3. Okay, so memadai tinggal macam ni pun tidak ada masalah. Okay, ada tu dia tinggal macam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, ada yang buat okay, macam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, kalau cikgu mana-manalah awak rasa senang. Okay, mana-mana. Jawapan okay, tidak ada masalah nak tulis guana-guana. Tapi mesti ada Y, mesti ada X, mesti ada 3. Okay, duduk dalam keadaan macam mana pun tak apa. Mesti dia setara. Jawapan kat sini biasanya awak panggil dia equivalent, dia sebut setara. Okay, setara. Okay, setara. Equal lah Okay. Untuk soalan A. Okey, soalan B pun sama. Okey, soalan B pun sama. Okey, apakah yang tersirat di sebalik perkataan persamaan norma? Okey, apakah yang tersirat di sebalik persamaan norma? Okey. So, pada titik mana? Pada titik B. Okey, so kat sini kalau awak baca, dia nak persamaan norma. Apakah formula persamaan norma? Okey, iaitu cikgu dah bagi, iaitu y tolak y1 bahagi dengan negatif 1 bahagi 3 dy per dx. Okey, lepas tu didarabkan dengan x tolak x1. So, apa yang perlu kena buat kat sini? Masuk je. Okey, bila kita tengok pada persamaan norma, okey, dia masih lagi benda yang sama dengan persamaan tangent. Cuma formula dia terbalik je, ada negatif yang terbalik je kat sini. Okey, syarat dia sama. Dia mesti ada titik. Titik apa yang kita nak ambil kat sini? Titik B. Okey, pada titik B. Ni titik B. Apakah titik B? Iaitu 34. Okey, 34. Okey, so equation apa yang kita nak ambil? Equation seutas apa ni? Seutas gelantangan. Okey, so kat sini y sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah dengan 4. Maka dy per dx kat sini awak akan dapat 2x tolak 3. Apakah nilai x kat sini? Nilai x kat sini adalah 3. Ambil mana cikgu 3? Ambil sini lah pada titik B. Okey, iaitu apa? Iaitu x sama dengan 3, y sama dengan 4. Masuk sahaja 3. 6 tolak dengan 3. So awak akan dapat apa? Dapat 3 kat sini. Okey, ni saja untuk matematik tambahannya. Okey. Okey, yang seterusnya apakah yang berlaku kat sini? Okey, yang seterusnya yang berlaku masuk je nilai iaitu y tolak y1 titik y lah iaitu 4. Negatif 1 dy per dx adalah 3. Okey, dy per dx adalah 3. Okey, so kat sini adalah x
Nilai X adalah berapa? 3. Nilai X adalah 3. So akan dapat X tolak dengan 3. Okey, kembangkan kat sini awak akan dapat negatif X per dengan 3 tambah dengan 3 tambah dengan 4. Tahu tak? Okey, so nilai kat sini awak boleh tulis sebagai Y sama dengan negatif X per dengan 3 tambah dengan 7. Memadai tinggal macam ni. Okey, memadai tinggal macam ni. Okey. Ataupun yang setara dengannya. Okey, ataupun yang setara dengannya. Okey. Ataupun yang setara dengannya. Okey, ada sebarang pesalah. Oh, cikgu silap kat sini ya. Tak ada orang nak tegur. Maknanya tak ada orang nak buat aku. Okey, sepatutnya sini adalah apa ni? Sini adalah 1. Okey, sebab apa? Cikgu kata hati-hati kat sini. Iaitu operasi. Okey, so kat sini dah jadi 1. So kat sini akan dapat 5. Baru betul jawapan dia. Okey, 1. Tambah 4 dapat 5. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kalau awak tengok koordinat C. Ni C berlaku kat sini. Apa yang berlaku pada C? Titik pertemuan kedua-dua. Okey, so kita dah ada 2 equation. Okey, persamaan yang pertama kita ada Y sama dengan negatif X tolak dengan 3. Persamaan yang kedua kita ada Y sama dengan negatif X per dengan 3 tambah dengan 5. So operasi apa kat sini? Operasi tolak lah, senang. So kat sini dapat kosong. Ni cikgu buat kaedah penghapusang Okey, so kat sini dapat apa? Dapat negatif 2 apa dah per 3x tolak dengan 8. Maka nilai x ialah berapa? Negatif 8 darab dengan 3 bahagi dengan 2. Okey. So dapat apa sini? Betul tak Betul ke salah ni cikgu Bahagi negatif 2 tak? Benda apa? Cepat-cepat kaedah substitute ni. Betul salah cikgu buat. Oh, sini aku silap juga Sini aku silap. Sepatutnya tambah sini. Tambah. Okay, so kat sini akan jadi tolak. Equation silap tu cikgu kata soalan ni adalah jenis apa ni? Memang betul soalan ni.
iaitu jenis subjektif, respon, terhad berstruktur. Tengok tadi cikgu silap ada sedikit buat kesilapan iaitu di persamaan A cikgu buat silap di. Okey. So cikgu dapat negatif 3. Sebenarnya bukan, dia adalah tambah 3. Okey, so kat sinilah silap. Tengok ni. Bila silap di soalan A ataupun soalan B, soalan C dia akan jadi apa? Jadi masalah lah. Okey, jadi masalah lah nak selesainya. Okey, so kat sini apa yang berlaku? Yang berlaku kat sini adalah 3 tolak dengan negatif 3 tolak dengan 5 dapat negatif 2. Okey, so kat sinilah. So dapat apa sini? Negatif 3. Okey, apabila X negatif 3, masuklah mana-mana Y. Katakan cikgu ambil Y kat sini. Okey, so kat sini cikgu akan dapat nilai Y adalah 6. Okey, nilai Y adalah 6. So maka titik C cikgu boleh tulis sebagai negatif 3 dengan 6. Okey. So itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Kalau awak tengok soalan yang seterusnya buatlah sebagai homework. Okey, pun sama lah cikgu rasa sebab soalan ni dia boleh gabung dengan geometri koordinat. Okey. So itu saja daripada cikgu pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.